Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi untuk kita menceritakan mengenai satu lagi ajaran sesat yang dibawa oleh sosok yang bernama Harun Yahya. Pada musim panas 2007, ribuan buku bertajuk Atlas of Creation atau Atlas Penciptaan Makhluk dihantar ke seluruh dunia dan ditujukan kepada cikgu sekolah, universiti dan pemimpin negara, dan ianya dihantar secara percuma. Inilah detik sosok bernama Harun Yahya mula dikenali dunia. Nama asalnya ialah Adnan Oktar, berasal dari Ankara, Turki. Buku-buku Harun Yahya yang terjemah ke bahasa Melayu banyak ditemui di kedai-kedai di Malaysia semenjak lebih 10 tahun yang lepas, malah juga di seluruh dunia. His books would focus on refuting Darwin's theory of evolution, and many Islamic shops stock his books. 2000 से लेकर सन 2000 से लेकर From 2000 to 2008, his books were very popular. They were in big demand. Wherever there were book fairs, his works would sell. But after that, there was a decline in their popularity. Menulis lebih dari 300 buah buku adalah kedengaran sangat mustahil bagi seorang penulis, dan apabila ditanya, Harun Yahya mengaku ianya ditulis oleh organisasinya dan dia akan meluluskan kandungan buku tersebut. Bukan setakat buku, Harun Yahya juga mempunyai websitenya tersendiri. Jika di Google mengenai Islam, pasti website ini antara salah satu rujukan yang muncul. Harun Yahya populariti membuatkan dia pernah menjadi antara top 50 Muslim berpengaruh di dunia pada tahun 2010. Melihatkan keadaan ini, kita pasti merasakan bahawa dia adalah seorang ulama. Namun, jika diteliti pengajian awalnya, dia sebenarnya adalah seorang interior designer dan kemudian yang menyambung pengajian dalam bidang falsafah. Dan dia sendiri tidak mempunyai pendidikan formal dalam bidang agama, malah dia juga tidak mempunyai pendidikan formal dalam bidang sains. Syekh Imran Hussein dalam videonya pada tahun 2011 menyatakan kemunculan Harun Yahya sangat mencurigakan. Walaupun ramai lagi pada waktu itu, terutamanya di Malaysia, belum mengetahui tembelang Harun Yahya. The next question is, what is your problem with Harun Yahya? I have never spoken anything about Harun Yahya and his connection with Imam al-Mahdi. I get lots of emails from people in many parts of the world telling me this and that about Harun Yahya and Imam al-Mahdi. That is a red herring. Red herring in English means a diversion, something to divert your attention, not important. What is important for me about Harun Yahya is that he has become so influential around the world of Islam in lightning speed, with a huge number of books and a huge number of documentaries, all on cable television. And his books for children also in schools, as though one mastermind is at work to influence the thinking of the entire Ummah of Muhammad alayhi salatu wasalam. As a consequence of which, I have to pay more attention to Harun Yahya than to other scholars. He's a very influential man. And my first problem is, never in the history of Islam has Islamic scholarship ever hidden its name behind some pen name. Sewaktu pembelajarannya ini, dia telah menubuhkan gerakan dakwah yang banyak menentang teori evolusi Darwin. Namun konsep creationism yang dibawa oleh Harun Yahya ini sebenarnya terlebih dahulu dipelopori oleh golongan Kristian. Konsep creationism ini, seperti mana diberitahu oleh Imam Phillips, adalah salah satu konsep falsafah berhala. And I spoke about the concept of Allah being mixed up in His creation, being everywhere and in everything. And I clarified that this, in fact, is not a part of true Islamic belief. We have clear evidence from Sahih Muslim, where the Prophet ﷺ had affirmed the statement of one of his companions saying that Allah is above the heavens, when asked where Allah was. So, in the course of that explanation, I also pointed out that in modern times, there is an author, Harun Yahya, who promotes this idea. I did explain that this idea is a part of the philosophy of idolatry. Tidak dinafikan dia turut menulis benda yang betul di dalam bukunya, namun agenda tersembunyi di dalamnya haruslah diperhatikan oleh golongan Muslim. Pemahaman menyeleweng Harun Yahya juga dapat dikaitkan dengan perkenalannya dengan Yuksel. Yuksel adalah seorang Muslim yang hanya percayakan Quran dan tidak kepada hadis. Golongan ini menolak kefahaman Ahli Sunnah wal Jamaah dan juga menolak kefahaman Syiah. Pada 2011, Oktar menubuhkan rancangan televisyen awam di Turki dipanggil TV A9. Ini antara contoh bagaimana cara penyebaran dakwah yang dibawa Harun Yahya sememangnya berbeza dan gila.
Rancangan ini memaparkan hos wanita yang akan berbincang dengan Harun Yahya berkenaan isu terkini dan isu agama. Namun, yang gilanya adalah apabila hos-hos wanita ini berpakaian seksi sambil menari kepada muzik pop. Jika ditonton rancangan ini, terlihat seperti hos-hos wanita ini telah di-brainwash dan fikiran mereka seperti tidak berada di situ. Harun Yahya seringkali menggunakan agama untuk membenarkan apa yang dibuat di dalam siaran tersebut. Dia mengatakan perempuan yang memakai pakaian lebih moden tidak membuatkan mereka jauh dari Islam. Namun, siaran ini bukan setakat membuatkan orang Islam terbeliak mata. Malah masyarakat non-Muslim juga tidaklah berpakaian sehingga sebegitu gila dalam rancangan agama. Di sinilah Yusel, rakan lamanya, memberitahu Harun Yahya menggunakan pemahaman Quranis yang dibawanya namun telah diseleweng. Yusel mengatakan tudung tidak wujud di dalam Quran dan wanita tidak perlu menutup rambut. Namun Harun Yahya menyalahgunakan pendapat ini untuk membuat sebuah ajaran sesat seksual. Bukan setakat tidak bertudung, malah tidak berbaju. Bayangkan sebuah ajaran sesat Quranis disesatkan lagi oleh gerakan Harun Yahya. Harun Yahya juga seorang ahli teori konspirasi. Pada awalnya dia banyak mengajak pengikutnya menentang Freemason, namun akhirnya dia sendiri telah mengaku dianugerahi pangkat master dalam Freemason. Sebelumnya, dilihat membenci Israel, namun kemudiannya mengajak bersama Zionism. Malah dia siap menulis dalam surat khabar Israel mengajak kepada kesatuan. Dia bersetuju untuk membenarkan orang Yahudi untuk melakukan sembahan mereka di Masjid Al-Aqsa. Di dalam video ini, Dr. Asri menunjukkan antara keganjilan organisasi Harun Yahya. Susah nak kata. Ini first, sebelum saya nak. Bila Philip saya tak tahulah dia tahu hidden agenda atau apa. Tapi saya attend Harun Yahya punya satu seminar. Wakil dia mai. Saya tengok pada kepandaian dia terang tentang sains, teknologi ni nampak memang kemas. Ada beberapa orang saintis yang duduk buat PhD ke Oxford, duduk lawan dia pun nampak memuaskanlah jawapan dia tu untuk dia nak substantiate apa yang dia kata tu, untuk dia nak buktikan apa yang dia katakan. Tapi habis tu saya bersembang dengan dia, wakil Harun Yahya ni. Harun Yahya ni sendiri dia tak boleh bahasa Arab, dia bercakap bahasa Turki. Even saya tak tengok dia cakap bahasa orang putih pun, dia cakap bahasa Turki. Tapi wakil dia main, wakil dia pun pandai saya. Tapi saya tertarik dengan wakil dia, kata selepas sembang dia kata Imam Mahdi kan keluar dekat sangat. Jadi lepas saya duduk sembang dia direta dah, saya habis dah majlis tu, saya sembang lah, saya terkenal lah, saya daripada Malaysia apa semua. Jadi sembang. Dia kata kita sangat beruntung sebab Imam Mahdi coming soon. Kita betul ke? Dia kata ya, dia kata lebih kurang dalam 10 tahun lagi kita akan tengok dia main. Oh. Saya kata macam mana mereka kami dah calculate dah. Dia nak keluar. Yang ni saya tak tahu. Hak ni main pada Harun Yahya ke, tapi organisasi tu dia punya. Main kau ni kata dia kurang 10 tahun saya ingat. Dia kata Harun Imam Mahdi kan main. Lalu ni kita akan tengok. Sebab bukan Imam Mahdi main. Imam Mahdi kan main dengan Nabi Isa. Bahkan dalam lecture dia tu dia kata kita tak usah duk kalut dengan barat ni sebab Nabi Isa sendiri kan main terdekat ni dan dia akan terang balik kat depa tentang semua kesalahan ni. Dan kita dalam masa sikit masa lagi akan tengok Nabi Isa keluar. Yang tu saya tak tahu lah. Saya pun duk balik kira balik kalkulator saya tak apa nak naik nombor tu dia naik. Pada Julai 2018, Harun Yahya ditahan atas kesalahan menubuhkan organisasi kriminal, serangan seksual dan penderaan seksual kanak-kanak. Dan pada Januari 2021, dia telah ditahan penjara selama 1000 tahun. Bagaimanakah hal Harun Yahya yang tiada pengajian formal agama tiba-tiba muncul sebagai sosok manusia yang mempertahankan Islam? Siapakah yang membiayai aktivitinya selama ini? Ada yang mengatakan dia mendapat dana dari Kristian yang ingin mempopularkan teori creationism. Ada juga katanya dari Saudi dan paling mencurigakan sebenarnya dari Israel.